Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal wanita Melayu hebat. Ini dia siapa Ratu Naga. Patut gempak fakta dia. Kejayaan Pakatan Harapan menumbangkan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-14 lalu mencatatkan sejarah apabila Parti Keramat UMNO tewas setelah 61 tahun mentadbir negara. Ternyata rakyat telah bersuara, suka atau tidak, ini adalah suara majoriti rakyat yang dahagakan perubahan. Kejayaan ini adalah hasil usaha semua pihak dalam pakatan yang tidak berputus asa menyedarkan rakyat untuk berani mengubah pimpinan demi Malaysia yang baru. Namun, siapakah yang menjadi tuncang atau akar umbi yang membuka mata rakyat sejak dahulu lagi? Seorang aktivis politik, Otai Reformasi telah tampil membuat pendedahan di mana beliau mendakwa ada individu yang betul-betul memainkan peranan penting sehingga Kerajaan Barisan Nasional berjaya dijatuhkan. Siapakah wira yang tidak didendangkan yang dimaksudkan beliau itu? Jom kita ikuti tulisan beliau seperti di bawah. Pilihan Raya Umum ke-14 PRU14 sudah berakhir dengan kemenangan kepada Kerajaan Baru Pakatan Harapan. Seperti sedia maklum, Pakatan Harapan asalnya dari gabungan Pakatan Rakyat yang turut dianggotai oleh PAS. Kemudian, PAS mengambil keputusan untuk tinggalkan Pakatan dan bergerak atas nama Gagasan Sejahtera yang Mesra Barisan Nasional. Semenjak dari itu, nama Pakatan Rakyat bertukar menjadi Pakatan Harapan. Namun, apakah faktor kemenangan Pakatan Harapan pada PRU14 kali ini? Kita tidak menidakkan Jaksa Tun Mahathir sebagai X faktor utama kejayaan pakatan. Namun, selain dari itu siapa? Adakah nama-nama besar ini seperti Anwar, Wan Azizah, Hadi Awang, Azmin Ali, Lim Kit Siang, Mat Sabu, Rafizi, Tian Chua, Teresa Kok, Ambiga, Maria Chin ataupun disebabkan oleh Gerakan Bersih? Kemenangan parti ini juga bukan disebabkan oleh Muhyiddin, bukan juga Mukris, biarpun ramai yang terkesan dengan apa yang terjadi ke atas mereka. Tidak keterlaluan jika dikatakan selama 20 tahun menjadi pembangkang, kerajaan baru masih juga tidak dapat dibentuk walaupun meraih undi popular rakyat. Jadi, siapakah sebenarnya wira yang tak didendang dalam membuka mata rakyat? Tidak dinafikan semua yang disebutkan ini berpengaruh dan berjasa dalam menyedarkan rakyat untuk berani mengubah kerajaan. Tetapi itu bukanlah menjadi faktor utama atau akar umbi kepada runtuhnya sokongan rakyat kepada Barisan Nasional. Bukan satu tugas yang mudah mahu membuka mata rakyat Malaysia untuk berani bersuara kerana rakyat yang akan lebih terkesan dan merana hidupnya jika didakwa apabila menentang kerajaan berbanding dengan pemimpin yang berpengaruh. Disebabkan itu, apabila pemimpin-pemimpin pembangkang ditangkap, diambil tindakan mahupun didakwa kerana protes dengan kerajaan sedia ada, rakyat Malaysia majoriti secara jujurnya masih belum membuka mata. Jika anda masih ingat pada 26 Jun 2016, UMNO telah mengambil tindakan untuk memecat Muhyiddin sebagai Timbalan Presiden UMNO, Syafiee Afdal sebagai Naib Presiden UMNO dan Mukris Mahathir sebagai Menteri Besar Kedah dan Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Mereka ini dipecat kerana mempertikaikan 1MDB. Betul atau tidak? Tindakan Tun Mahathir yang keluar dari UMNO pada 29 Februari 2016 turut menjadi punca kenapa ketiga-tiga pemimpin tertinggi UMNO ini dipecat kerana dilihat menjadi orang belakang atau orang kuat kepada Tun M. Namun mungkin anda sudah lupa pada 6 Ogos 2015 seorang wanita iaitu rakyat biasa telah disaman Najib Razak atas akta sakit hati. Tun Mahathir, Muhyiddin, Mukris, Syafiee dan pemimpin pakatan lain juga pernah menegur dengan keras kepada seorang Perdana Menteri. Tetapi sekalipun mereka tidak pernah didakwa. Ajaib kan? Apa istimewanya wanita yang bergelar rakyat biasa ini hingga boleh didakwa sebegitu?
menjadi orang pertama yang didakwa dalam akta sakit hati kerana berniat menyakiti hati seorang Perdana Menteri, pastinya apa yang dilakukan oleh wanita ini membuatkan kita tertanya-tanya. Pada asalnya, wanita tersebut sangat terkenal sebagai kepala strategi utama Perang Cyber UMNO Barisan Nasional. Dia yang sangat berpengaruh di dalam Barisan Nasional dan menjadi ikon pakar perang saraf UMNO, menjadi aset paling penting yang dimiliki parti itu untuk melawan pembangkang. Tetapi wanita itu telah tampil membuat satu tindakan mengejut yang lantas mengubah kehidupannya. Dia dengan beraninya menghina Najib Razak kerana tidak mahu berkompromi dengan beliau dalam mempersetujui TPPA, iaitu Perjanjian Trans-Pasifik yang sangat kontroversi hingga dibanggakan oleh Presiden Amerika ketika itu. Sharul Emarena atau terkenal dengan nama Ratu Naga, seorang wanita yang menjadi inspirasi rakyat Malaysia untuk berani bangkit bersuara melawan Barisan Nasional. Wanita ini hatinya kering biarpun diserbu di rumah dengan kehadiran berbelas-belas pegawai polis dan SKMM hanya kerana dia mengeluarkan kenyataan mempertikaikan TPPA sahaja. Dahsyat bukan? Berikut merupakan pelibatan Ratu Naga yang membuatkan ramai pihak terharu akan pengorbanan dan keberanian yang dimiliki oleh beliau biarpun pada asalnya hanya bergerak sendiri. 6 Ogos 2015 keluarkan kenyataan menghina Najib Razak kerana TPPA. 18 Januari 2016 diserbu berbelas-belas pegawai polis di kediaman rumahnya beberapa hari selepas TPPA ditandatangani. 26 Februari 2016 didakwa akta sakit hati kerana sengaja menyakiti hati Perdana Menteri dan mengaku tak bersalah atas tindakannya. 16 April 2016 menjadi tulang belakang deklarasi rakyat walaupun tidak duduk di depan. 26 Mei 2016, Cikgu Baik menyerang deklarasi rakyat dengan memfitnah Ratu Naga membeli data. 27 Mei 2016, Ratu Naga menjawab fitnah Cikgu Baik dengan bersumpah. 10 Jun 2016, Ratu Naga serbu sidang media Cikgu Baik yang memfitnah namanya dan deklarasi rakyat. 10 Oktober 2016, Ratu Naga masuk Parti Keadilan Rakyat untuk tebus salah dan balas budi jadi pengimbang Anwar dan Mahathir. 12 Oktober 2016, Ratu Naga memohon maaf di depan Istana Kehakiman yang disaksikan oleh beribu penyokong Anwar Ibrahim sewaktu menunggu keputusan perbicaraan Anwar Ibrahim. 5 Ogos 2016 diserbu dengan ramai pegawai polis dalam keadaan sarat mengandung. 21 September 2016 diserbu dengan ramai pegawai polis pada tengah malam dalam keadaan berpantang. 12 Disember 2016, Ratu Naga diserang 30 orang Jamal Yunus kerana hantar bantuan air. 12 Jun 2017, Ratu Naga bawa 500 orang UMNO masuk PKR. 3 Februari 2018, Ratu Naga serah diri untuk disoal siasat. Apa yang jelas, sejak didakwa hampir setiap bulan hinggalah sekarang, wanita ini tidak kenal erti penat turun naik mahkamah biarpun kalah dan ditahan. Wanita kental ini banyak menghabiskan masa membahayakan diri untuk membuka mata rakyat sejak berhenti menyokong BN dari tahun 2015. Dalam usaha tersebut, banyak kes kebajikan yang dibawakan beliau hingga menjadi kontroversi. Tidak cukup dengan itu, akta fake news sekalipun tidak berjaya mematahkan semangatnya yang masih berdegil dalam menyuarakan hak rakyat. Disebabkan usaha Ratu Naga selama 3 tahun memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia dengan menjadikan dirinya sebagai bahan eksperimen, jika salah guna kuasa dibiarkan di negara ini, akhirnya telah membuahkan hasil yang baik. Ramai pemimpin pakatan merasakan merekalah yang menjadi punca kenapa rakyat membuka mata. Tidak dinafikan, namun usahlah terlepas pandang akan jasa wanita ini yang dari awalnya menjadi faktor utama. Lambakkan ucapan terima kasih dan tahniah daripada rakyat Malaysia kepada beliau kerana menjadi inspirasi kepada rakyat untuk berani berubah, terpapar di laman sosial miliknya. Inilah yang dikatakan wira tidak didendangkan. Semoga pemimpin pakatan membuka mata mengingat jasa besar beliau.
Wanita ini tekad mengambil keputusan meninggalkan kemewahan di bawah Najib Razak dan berusaha membantu kemenangan Pakatan Harapan wajar diberi pujian. Saya pernah naikkan Barisan Nasional dengan tangan ini dan tangan ini juga akan pastikan Barisan Nasional kalah pada PRU14. Kenyataan beliau pada Ogos 2015 kini menjadi kebenaran. Inilah bukti nyata, jangan sesekali mempelekehkan kuasa wanita. Terima kasih Ratu Naga kerana menjadi inspirasi rakyat untuk bangkit. Walaupun satu hari nanti, Kerajaan Pakatan Harapan akan melupakan usaha beliau, tapi bagi kami rakyat Malaysia, jasa besar wanita ini dalam membangkitkan suara rakyat akan sentiasa dikenang. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.